Assalamualaikum dan selamat kembali lagi bersama dengan saya, Sepetra. Alright, okay. Sekarang ni saya ada mempunyai video dalam siri yang baru, siri yang dikenali sebagai RBM. Apa tu RBM? RBM itu adalah review barang marhain. Okay. Apa yang saya nak fokuskan pada review barang marhain ni adalah saya akan mengunbox ataupun review barang-barang yang hanya sesuai untuk bajet marhain, rakyat marhain seperti saya ni yang tak mampu nak beli barang-barang yang mahal. Tujuan video ni adalah untuk memberi peluang ataupun option, okay, pilihan lain selain daripada kita membeli barang yang sedia ada dengan harga yang agak mahal, dan ada barang yang hampir-hampir sama tetapi sesuai untuk kita gunakan pada produk-produk ataupun perkekasan yang ada berdekatan dengan kita lah. Dan dalam RBM ni, okay, review barang marhain ni, okay, saya akan memfokuskan kepada 4 bahagian. Iaitu bahagian pertama adalah produk unbox dan penggunaan. Yang kedua, kita akan fokuskan kepada kualiti produk itu sendiri. Yang ketiga, target user ataupun pengguna yang sesuai untuk produk tu. Dan yang terakhir adalah harga yang bersesuaian. Okay, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok produk yang pertama untuk video kali ini. Alright, okay, produk yang pertama untuk video RBM kita adalah saya akan memperkenalkan kepada anda, iaitu satu produk yang dikenali sebagai Apple Pencil Wannabe. Kenapa saya kata Apple Pencil Wannabe? Sebab dia bukan Apple Pencil, dia hampir-hampir serupa seperti Apple Pencil dan dia tak ada nama. Kalau tengok kat sini memang tak ada nama sikit. Dia kosong je, okay? Dia adalah Apple Pencil Wannabe. Kenapa saya kata Apple Pencil Wannabe? Yalah, sebab dia nak jadi Apple Pencil tapi dia bukan Apple Pencil. Okay, so apa pun kita terus dengan kita punya unbox. Selepas tu kita akan review kita punya produk tu. Alright. Okay, ini dah kita punya pencil, Apple Pencil Wannabe. Alright, okay. Kalau tengok kat sini, dia memang kotak dia sama macam Apple Pencil. Okay, so tak berubah, depan dia kosong. Cuma dekat sini, kalau instead of logo Apple, dia ada button on off dekat sini. Okay, so sebelum kita unbox, saya tengok dulu apa yang dia tulis kat sini. Dia tulis kat situ, Active Stylus Pen with Palm Rejection. Dia tak tulis pun Apple Pencil. Okay, satu pin ni kosong, depan ni pun kosong, ini pun sama. So jom kita tengok kat bahagian belakang. Okay, belakang ada sedikit description yang dia letak kat situ. Kalau kat situ dia ada bagi tahu dia support untuk magnetic, okay, untuk iPad Pro yang boleh melekat terus. Lepas tu write smoothly, long life battery, standby, super long standby, palm rejection, dan juga compatible device yang ada dekat sebelah sini. Kalau tengok kat sini, dia support untuk iPad Pro 11 inci, iPad Pro 12.9 inci third generation, lepas tu iPad Air third generation, iPad 7 generation, dan juga iPad mini 5th generation. So basically kesemua iPad yang keluaran 2019 dan 2020 saja yang disupport oleh Pencil ni. Okay, so jom kita unbox tengok apa ada kat dalam. Alright, okay. So ini adalah dia punya pen. Okay, sebelum tu kita tak tepi dulu. Kita tengok apa yang ada kat dalam box ni lagi. Boleh buka ke? Okay, boleh buka. Okay, ni kosong. So dia datang dengan ni dan juga ini adalah dia punya tu, dan ada dia punya charger. Okay, so charger dia saya dah tertinggal. Tapi charger dia sama lah, dia menggunakan USB punya charge. Okay, so ada manual book kat sini lah. Okay, cuma saya nak bagi tahu satu, dekat sini dia siap dah bagi tahu. Okay, dah lagi sepasang kat atas bawah ni dia kata precaution, if you have connected an Apple Pencil, you need to disconnect Bluetooth before using it. So jadi kalau mana-mana pengguna yang sebelum ni dah beli Apple Pencil dan connectkan pada iPad masing-masing, you guys kena disconnect dulu Apple Pencil tu, baru boleh menggunakan pencil ni lah. So saya rasa berkemungkinan tak nak ada glitch ataupun ada masalah interference antara kedua-dua produk. Okay, so tak terpilu, kita tengok dulu yang kita punya Apple Pencil ni. So basically Apple Pencil ni sama macam Apple Pencil yang second generation punya. Okay, so yang di mana dekat ujung ni dia ada button yang di mana bila kita klik dia akan menyala. Okay, itu tanda dia on, dan kita tekan balik dia akan off. Okay, so dekat ujung ni ada dia punya drip tip dia. Drip tip pula.
dia punya drawing tip, okey, yang mana kita boleh buka dan kita boleh adjust dia punya drawing tip. Dan dekat hujung ni adalah lubang untuk kita buat chargingnya. Okey, so basically itu saja untuk kita punya iPad Pencil wannabe. Okey, so jom kita pergi ke penggunaan dia pada produk yang sebenar. Adakah Apple Pencil wannabe ni bersesuaian untuk digunakan? Okey, sebelum kita nak try, kita nak test dia punya magnetic dulu, sebab dia kata yang ni adalah magnetic. So Apple punya magnetic adalah kat bahagian bawah ni. So kita try roll dulu so dia melekat. Okey, nampak Okey, so dia connect dengan dekat situ. Okey, dan untuk pengetahuan juga Apple Pencil ni tak perlu, Apple Pencil wannabe lah. Okey, dia tak perlu connect dengan Bluetooth. So saya on dekat sini. So lampu dia dah menyala kat sini. So untuk double check, kita pergi dekat kita punya Bluetooth punya setting. Okey, so saya pergi kat Bluetooth. Kalau tengok kat sini dia on, so saya offkan dahulu. So untuk make sure yang memang tak ada Bluetooth punya connection, dan by logic dia akan terus boleh berfungsi. Okey, sebab tak ada Bluetooth connection, dia memang tak payah pakai Bluetooth connection. So saya draw kat sini, depan pun boleh guna, tak menjadi masalah. Okey, so jom kita try out. Okey, first kali saya nak try kat Notes, sebab Notes ni memang dah ada pre-build dia punya apps dalam ni. So saya start dengan new Notes dekat sini. So basically bila dah kita letak dengan new Notes, kita dah terus boleh draw kita punya notes ataupun kita tulis dekat atas kita punya ni, sebab dia akan auto detect. Okey, nampak dia akan auto detect dekat situ lah. So dekat sini ada option untuk kita tukar kita punya pen. So saya padam dulu. So saya tukarkan color pen saya kepada berwarna biru, dan saya letak palm Okey, dan saya boleh buat tulisan. Okey, nampak tu. So menggunakan apps ni senanglah untuk cikgu yang mengajar sains ataupun matematik yang ada pakai graf. Okey, boleh tolak ke atas, dan juga cikgu boleh tukar juga dekat sini. Dan saya lupa calculation dia. Y sama dengan Y sama dengan mx c. Okey. Sampai sedap lah. So mathematical dan saya tak pandai matematik sebenarnya. Okey. So maksudnya boleh digunakan menggunakan ni sahaja. Okey, itu adalah kita punya apps pada Notes apps. Okey. So sekarang ni kita pergi ke bahagian untuk draw. Okey. So dekat sini saya ada professional punya apps, iaitu Adobe Draw. So saya klik pada sini. Adobe Draw ni adalah sama seperti Adobe Illustrator, tapi dia adalah version mobile punya version. So saya klik new, dan saya ambil app iPad landscape kat sini. So you guys boleh pakai apa saja, tak menjadi masalah. So once kita dah buka, dia akan bagi sama macam yang ada dalam Illustrator. Dekat sini ada brushes. Jika tak nak menggunakan pen, anda juga boleh menggunakan tangan ataupun jari, tapi dia tak berapa accurate lah. So, jadi saya suggest kalau macam ada apps yang seperti drawing ni, kita better menggunakan Apple Pencil. So dekat sini bila saya klik kat sini, dia akan bagi option dekat sini. So kita ada kita punya brush punya size, kita ada opacity, dan kita ada color. So saya select color dekat sini, saya ambil maybe warna turquoise sikit seperti ni, dan saya setkan saya punya ni size. Nampak tak, bila saya draw kat sini, dia akan mengecil dan membesar ikut apa yang saya nak lah. So saya boleh start buat drawing kat sini lah, mengikut apa yang saya nak lah. So dia punya fluid dia memang sangat-sangat accurate, dia follow dan sangat-sangat tepat. Okey, ni adalah disebabkan iPad ni sendiri, sebab iPad ni datangkan dengan 120Hz punya refresh rate. Maksudnya dia punya cycle dia sangat cepat, menyebabkan pen ni bila kita draw, kita akan rasa sama exactly macam the real pencil ataupun the real pen atas kita punya drawing board. Okay, dan kita boleh tukar size dan sebagainya lah. Okay, so you guys boleh select brush yang lain kalau rasa nak tukar brush. Okay, so yang ni more kepada water brush dan sebagainya lah. Okay, so one of it yang saya suka kat sini adalah untuk Illustrator ni, dia sama kat macam lain, kita boleh adjust, dan dekat sini pun kita boleh ambil pemadam kalau kita nak padam. Okey, nampak kita boleh padam lah. Okey, cuma yang satu ni yang di mana dia ada
hot punya style. Hot punya style adalah di mana dia boleh buat tulisan hot dekat sini. Saya baru dapat lah sebenarnya. Okay? Maybe yang mana saya nak belajar buat hot dalam bentuk digital boleh menggunakan apps ni lah dan menggunakan Apple Pencil. So saya select kat sini, dia punya ni dekat sini, dan start buat tulisan hot dekat sini. So kita start dengan alif. Saya masih lagi mempelajarinya lah. Okay? Sebab dia kena ada fine tune untuk tulisan hot ni. Okay? Okay? So maybe ada yang mana-mana pengguna yang dekat luar tu yang dah tahu, maybe boleh share lah link pada saya punya komen punya video, yang di mana supaya orang lain boleh tahu jugalah cara macam mana nak menggunakan pensel hot di dalam Adobe ni dan juga Apple Pencil. Okay? Bagi saya ini adalah satu produk yang sesuai lah untuk kita belajar dalam bentuk digital untuk tulisan hot. Okay? So mana yang nak ajar anak macam nak menggunakan digital dalam tulisan hot, boleh menggunakan yang ni. Okay? Right. Dan kita pergi apps yang terakhir, iaitu konsep. Konsep ni adalah apps untuk drawing, free drawing. Sesuai juga untuk kanak-kanak ataupun kita kalau kita nak buat free drawing. So boleh pergi dekat atas ni untuk kita buat new. Okay, saya ada new page. Ini semua drawing anak saya bagi anak saya drawing. Okay, yang bagusnya adalah dia adalah memang free untuk kita pakai dan dia adalah fully utilized. Okay, kalau tengok color scheme dan sebagainya, yang saya suka adalah apabila dia bagi Pantone. Sebab bila menjadi artis ataupun storyboarder punya drawer, ini adalah paling penting lah color scheme kita ni. Okay? Sebab ramai orang yang tak tahu sebenarnya kita perlukan Pantone. So ada various of color, senang saya tengok lah. So saya boleh select color apa saya nak kat situ. Saya boleh pilih pen, dekat sini pun dia bagi tahu saya punya size pen saya adalah apa. Ini adalah saya punya brush, type of brush dan sebagainya lah. Kata for example saya ambil pen kat sini, saya tukarkan color dia kepada warna yang ni sikit. Okay? Dia punya brush dia, size dia, maybe saya ambil yang set macam ni. Okay? Dan opacity saya ambil 100% dan saya boleh start draw dekat sini. Okay? So drawing dia agak simple di sini. Okay, senang saja. So dekat sini saya juga boleh kurangkan opacity lah, taklah kepada 100%. Saya boleh buat 50 saja dekat sini untuk create the shades dekat sini lah. Okay, dan saya boleh ambil light sikit, kembali pada original. So return back balik. Okay, so saya buat free and easy untuk drawing lah. Okay, dan kalau saya nak pergi fine lagi, saya boleh fine dari mana saya boleh tukar color dan saya boleh, okay, kita boleh buat adjustment. Okay, so bagi saya pen ni sangat-sangat bagus lah, senang digunakan dan boleh digunakan untuk multiple apps yang ada. Okay, satu lagi adalah kalau mana-mana Apple Pencil yang connect dengan iPad Pro, dia ada satu function di mana bila kita berada pada screen tertutup, kita double tap, dia akan terus masuk ke dalam notes. So yang ni pun sama, dia dapat function yang sama. Bila saya double tap dekat sini, dia akan on dulu, dan bila saya double tap, dia akan terus pergi kepada notes dan saya terus boleh buat ambil notes dan sebagainya. Okay, so extra dekat situlah, tapi dia tak boleh unlock, masih lagi kita perlu buat face ataupun kita pakai password. Okey, pada pendapat saya untuk kita punya Apple Pencil Wannabe ni, in terms of dia punya quality, bagi saya penghasilan dia memang agak berbaloi. Okey, sebab dia didatangkan dengan satu quality rubberized. Rubberized maksudnya pensel ni dia mempunyai satu tekstur. Okey, saya tak tahu juga boleh perasan tak perasan. Okey, tekstur dia agak rasa bergetah, tapi tak ada rasa macam kesat, tapi dia bergetah. Okey, yang di mana dia memudahkan pengguna untuk meletakkan jari dan terasa ada grip lah, ataupun pegangan yang lebih kukuh untuk kita menghasilkan drawing pada kita punya surface atas kita punya iPad. Okay, in terms of button dan juga dia punya charging port pun tak menjadi masalah. So far memang senang, dan dia punya drip tip pun dia punya
drawing tip pun senang untuk kita buka, okey, dan untuk kita tukar jikalau dia dah tumpul lah nanti bagi saya kualiti dia memang A. So far, okey, pengguna yang saya target untuk dapatkan Apple Pencil wannabe ni adalah pengguna yang mempunyai iPad, okey. Tapi tidak semua pengguna iPad boleh menggunakan pensel ni, sebab pensel ni dia punya iPad yang mampu untuk dia support, okey. Jikalau dilihatkan pada kotak yang ni, dia ada beritahu siap-siap kat situ. Saya tak tahu you guys nampak ke tak nampak, okey. Ada certain iPad sahaja yang disupport. Nanti saya akan bagi pada link lah, okey. iPad yang disupport, okey. First gen iPad Pro, third gen iPad Air. Kebanyakannya yang saya beritahu adalah most likely kepada iPad yang keluaran 2019 dan ke 2020 yang support Apple Pencil ni, okey. Dan yang kedua, pada pengguna yang baru plan untuk membeli iPad, so saya cadangkan you guys, jikalau terasa, bukan kata beli Apple Pencil, tak, saya mencadangkan ini adalah produk alternatif, okey. Jikalau terasa Apple Pencil tu agak mahal, sebab yelah kita spend untuk satu iPad pun paling murah pun 1,400, 1,600, okey. Maybe bagi certain pengguna tu agak harga 1,000 lebih tu agak mahal, okey. Dan ditambah dengan pen yang berharga 500 lebih tu dah masuk 2,000 lebih. So jadi saya cadangkan dapatkanlah satu pen ni, okey, untuk permulaan, okey. Dan once dah rasa dia punya penggunaan dia agak bersesuaian dan sebagainya, bolehlah upgrade kepada Apple Pencil yang sebenar. Sebab hanya Apple Pencil sebenar je yang ada fully function untuk kegunaan keseluruhan dalam sistem Apple. Okey. Pada tanda harga, okey. So jangan terkejut Pada tanda harga RM99. Ada yang saya tengok tu RM98, tapi dia roughly dalam RM90, RM98, RM99 lah. Okey. Anda boleh dapatkan satu Apple Pencil wannabe ni, okey. So harga dia memang agak macam surprise kan, okey. Sebab kita tahu yang original price dia dalam 4 ke 500, yang ni RM99, okey. Bagi saya sebagai seorang pengguna, saya rasa ini adalah sangat-sangat berbaloi, sebab saya adalah first time user yang menggunakan Apple Pencil. So saya nak tahu functional dia macam mana. So far saya dah gunakan selama seminggu dan saya dah dapat Apple Pencil ni daripada Sabtu lepas, okey. So saya dah charge dan sampai hari ni saya masih pakai dan tak ada masalah kekurangan bateri lah. Cuma ada 2-3 yang bagi saya rasa maybe company yang keluarkan produk ni boleh upgrade lah, okey. In terms of tu, salah satunya adalah saya tak tahu saya punya bateri indikator saya berapa balance yang tinggal, okey. Maybe itu one of it lah yang you guys patutnya ambil Apple Pencil, okey. Yang kedua, biasalah yang function extra tu lah, kita ada tab untuk erase dan sebagainya lah, okey. So ada 2-3 function yang tak ada pada Apple Pencil wannabe ni berbanding dengan Apple Pencil sebenar. Tapi kalau dibandingkan dengan harga serta produk dan juga apa benda yang saya nak pakai, saya rasa ini pun sudah cukup dan memadai. Okey, so lagi sekali saya bagi tahu, pada tanda harga RM99 anda boleh dapatkan satu Apple Pencil yang berwarna putih yang almost sama macam Apple Pencil. Kalau orang tengok pun orang takkanlah tahulah ini adalah bukan Apple Pencil. Alright, okey. Okey, itu dia review produk kita pada minggu ini, iaitu Apple Pencil wannabe. So RBM review barang marahan pada minggu ini. Kita telah review Apple Pencil dan kita akan tengok produk-produk lain yang boleh kita review untuk di masa hadapan. Jikalau anda ada suggestion, pendapat ataupun cadangan untuk bagi tahu saya supaya saya lebih boleh review produk-produk yang bersesuaian dengan harga market dan juga barang-barang marahan, boleh tinggalkan komen anda di bahagian comment section dan jangan lupa like, share dan juga subscribe saya punya video jikalau video saya mendatangkan information juga kepada anda. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you guys. Bye bye.